Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 5. Jadi hari ini kita akan sambung ulang kaji unit 2 iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 25 iaitu segmen PAK 21 di bahagian bawah buku. Jom kita start. Standard pembelajaran kita hari ini adalah sama dengan minggu lepas iaitu 5.1.2 menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan. Untuk ulang kaji kita hari ini, kita akan tengok segmen PAK 21 yang ada dalam buku teks awak muka surat 25. PAK 21 ni merupakan pembelajaran abad ke-21. Jadi soalan dikata secara berkumpulan, lakukan aktiviti berikut dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Disebabkan kita belajar online, jadi kita tak boleh buat aktiviti ni. Jadi cikgu akan terangkan serba sedikitlah berkenaan aktiviti PAK 21 ni. Dia kata pilih satu daripada gambar di bawah, cari maklumat tentang gambar tersebut, terangkan hubung kait gambar dengan kepentingan tenaga boleh baharu dan bentangkan hasil kerja. Okey, jadi soalan dia kata hubung kait pelantar minyak tu dan juga pencemaran udara dengan kepentingan tenaga boleh baharu yang kita telah belajar pada minggu lepas. Jadi jom kita tengok. Untuk gambar pertama yang dia bagi adalah pelantar minyak. Cikgu dah terangkan pelantar minyak sedikit minggu lepas. Dia kata pelantar minyak merupakan satu rangka binaan dibuat daripada besi yang dibina di tengah-tengah laut bagi menggerudi lapisan batu di dasar laut. Sebab apa dia menggerudi dasar laut tu? Sebab pelantar minyak ni dibina bagi mengeluarkan minyak mentah ataupun seperti petroleum dan juga gas asli. Ni cikgu dah terangkan minggu lepas, petroleum dan gas asli ni dihasilkan oleh reputan tumbuhan dan juga haiwan di bawah lapisan bumi dan memakan masa berjuta-juta tahun. Jadi gambar di sebelah ni menunjukkan contoh pelantar minyak P51 di Brazil. Okey, jadi kenapa pelantar minyak tu dikaitkan dengan kepentingan tenaga boleh baharu ni? Sebab apabila kita melakukan aktiviti mencari gali petroleum dan juga gas asli ni, kita akan menggunakan hasil petroleum dan gas asli ni sebagai kegunaan harian kita. Sebagai contoh, gas asli digunakan sebagai gas memasak. Kita juga guna petroleum bagi menggerakkan kenderaan. Ini merupakan contoh petroleum dan ini juga digunakan oleh petroleum iaitu CFC yang cikgu terangkan minggu lepas tu, klorofluorokarbon, semburan serangga dan sebagainya. Dan contoh-contoh penggunaan kita ni dalam kehidupan seharian akan menghasilkan CO2 yang terlalu banyak. Kita memang memerlukan CO2 ni dalam kehidupan kita untuk memerangkap gas rumah hijau di bumi bagi memanaskan bumi kita macam yang cikgu telah ajar minggu lepas tu. Tetapi apabila CO2 ni terlalu banyak di muka bumi ni, jadi cahaya matahari tidak dapat dipantulkan kembali ke atmosfera seperti yang cikgu terangkan sebab lapisan CO2 yang terlalu banyak melapisi permukaan bumi. Jadi matahari ni tidak dapat keluarlah daripada lapisan CO2 ni, jadi dia terperangkap di bumi. Dan apabila cahaya matahari tu terperangkap di bumi ni, inilah kesan dia akan jadi bumi yang semakin panas, jadi menjadikan kesan rumah hijau macam yang cikgu terangkan minggu lepas tu, dan juga pemanasan global seperti isu yang berlaku baru-baru ini, pencairan ais glasier di Greenland. Ini menunjukkan bumi kita semakin hari semakin panas. Apabila apabila ais mencair, jadi paras air laut akan meningkat. Okey, untuk pencemaran udara pula, pencemaran udara ni berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara. Tak semestinya industri sahaja, tapi penggunaan asap kenderaan pun juga merupakan punca kepada pencemaran udara ni. Kalau tengok gambar sebelah ni, kebanyakannya adalah daripada kilang-kilang ataupun industri, dan ada juga daripada kenderaan seperti kereta, motor, lori dan sebagainya.
Contoh pencemaran udara adalah seperti gas karbon dioksida, macam yang tadilah CO2, sulfur dioksida, klorofluorokarbonik, daripada semburan serangga tu, bau-bauan ataupun perfum, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan sisa radioaktif dan sebagainya lah. Okey, jom kita tengok dulu. Okey, bahan pencemar ni. Bahan pencemar ni apa benda yang menyumbang kepada pencemaran udara tu lah. Kalau kita tengok satu-satu, bahan pencemar yang pertama adalah asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida dan juga plumbum. Punca dia daripada mana? Daripada exhaust kenderaan, daripada kilang dan sebagainya. Dan bahan pencemar yang kedua, kita tengok bahan radioaktif. Bahan radioaktif ni punca dia daripada loji kuasa nuklear. Yang ketiga, bahan pencemar yang ketiga, kita tengok dia kata habuk, jelaga, asap, zarah logam. Punca dia pembakaran terbuka yang biasa kita buat tu, isap rokok dan juga kebakaran hutan. Kita tengok yang keempat, bahan pencemar yang keempat, bahan semburan pestisid ataupun baja kimia yang digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Aktiviti dia, aktiviti pertanian dan peladangan. Biasanya orang yang bertani atau bercucuk tanam akan gunalah bahan pencemar seperti semburan kimia, pestisid dan sebagainya ni. Kita tengok yang kelima. Yang kelima, bahan pencemar yang kelima adalah CFC ataupun klorofluorokarbon. Cikgu dah terangkan yang ni. Alat pendingin udara ataupun aircon yang kita guna tu melepaskan CFC juga di udara kita. Peti sejuk. Peti sejuk kat rumah kita tu. Semburan aerosol. Aerosol tu semburan serangga tu lah. Ricet, baygon dan sebagainya. Dan juga kilang elektronik. Dan bahan pencemar yang keenam adalah habuk dan debu. Ni biasalah memang duduk di udara dan dia disumbangkan oleh juga tapak pembinaan, pembangunan, kilang asbestos dan juga kuari batu kapur. Okey, apabila bahan-bahan pencemar tu terlalu banyak digunakan di bumi kita ni, ia akan menyebabkan kesan pencemaran alam. Apabila terjadinya pencemaran udara tu terlalu banyak dilepaskan di udara kita, dan dia juga apabila terlalu banyak bahan toksik tu dilepaskan di pencemaran udara ni, jadi ia akan menyebabkan juga jerebu dan juga hujan asid. Apabila pencemaran udara, ia membawa kepada jerebu. Asap campur jerebu menyebabkan kurangnya cahaya untuk matahari fotosintesis. Sebab apa? Ni matahari, dia tak boleh nak pancar dekat tumbuhan ni sebab ada terlalu banyak debu di sini. Faham tak? Jadi tumbuhan dan hidupan akuatik akan mati sebab tak dapat cahaya matahari ni. Selain itu, apabila terlalu banyak sulfur dioksida, oksida nitrogen, karbon dioksida dalam udara kita ni, ia akan larut dalam air hujan. Jadi air hujan ni akan menjadi hujan asid yang mengandungi asid sulfurik, nitrous karbonat dan sebagainya lah. Ni sebagai pengetahuan umum kamu saja. Jadi kesan daripada hujan asid ni pula, bangunan dan hutan akan rosak sebab hujan asid ni berbahaya. Tanah tidak subur, ekosistem akuatik ataupun kehidupan dalam air juga terganggu seperti ikan, udang, alga ataupun rumpai air dan sebagainya lah. Okey, pencemaran udara juga akan membawa kepada kesan rumah hijau macam yang cikgu terangkan minggu lepas. Masalah berlaku bila haba terperangkap di atmosfera bumi oleh gas-gas rumah hijau, terutamanya karbon dioksida ataupun CO2 yang cikgu terangkan tadi. Jadi macam cikgu kata, tanpa kesan rumah hijau, kalau tak ada kesan rumah hijau ni, haba daripada matahari masuk dan dia boleh keluar balik. Tapi apabila adanya rumah hijau ni, cahaya matahari masuk tapi tak boleh keluar, duduk sini je sebab dia tersekat di lapisan atmosfera yang terlalu banyak CO2. Ini cikgu dah terangkan dalam video minggu lepas. Jadi kalau untuk lebih memahami, boleh rujuk video minggu lepas. Tapi untuk mudah kata, dia macam itulah kesan rumah hijau. Cahaya matahari masuk tapi tak boleh keluar balik. Cahaya yang tak boleh keluar tu akan memanaskan bumi. Jadi bumi kita menjadi semakin panas. Okey, jadi itulah sebab pentingnya penggunaan tenaga boleh baharu yang kita belajar tu. Ada angin, api, air, cahaya matahari, biojisim dan sebagainya. Dia kata betul tu. Jadi marilah sama-sama kita menjaga bumi kita dengan menggalakkan penggunaan tenaga boleh baharu. Sekian sahaja ulang kaji kita hari ini. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.